Wujudkan pergaulan yang baik, jauh dari sebarang kemungkaran, kemaksiatan, penganiayaan dan kezaliman. Kan? Apakah ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu? Hal yang akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga, iaitu yang pertama, suami isteri yang setia, soleh soleha. Maknanya semua yang baik-baik, suami yang baik, isteri yang baik. Yang kedua, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang rajin. Anak-anak yang tolong ibu dia. Siapa nak tolong ibu ni? Oh, tak dapat. Fail. Siapa nak tolong ibu lipat kain? Boleh, kejap bu, kejap Dia pun keluar. Okey, mana bu? Nak lipat mana lagi? Cakap. Nampak? Bertuah lah tapi anak macam tu kan. Tahu. Tapi sebenarnya benda tu boleh dibentuk kalau kita berkomunikasi dengan baik dengan anak kita. Kita kadang-kadang marah-marah, tongking-tongking anak kita. Nama bersepah cancel. Cancel. Apa benda cancel? Cancel tu di 9 sebut towel. Towel cancel sebutnya. Mak saya dulu sebut cancel. Bersepah towel ni. Allahu akbar. Angkatlah, kita marah anak. Esok tu tak nampak ke, buta ke? La ilaha illallah. Okey, nampak. Cuba kita buat. Semua ni sayang mak ke tidak? Sayang. Sayang tak? Sayang. Kalau sayang mak, tentu-tentu dia takkan sepahkan towel ni macam ni. Nampak? Ayat tu lagi jelas sampai kat dia. Hari kedua masuk dalam bilik, tak perlu jerit orang perempuan. Cakap dengan anak, sayang mak nak. Dia pun pandang, mana towel kan? Dia towel kan? Dia kata. Nampak tak? Jadi makna kita nak mesej tu sampai dekat dia. Kita jerit-jerit dengan dia. Yang ada dalam diri dia ketakutan dan terperanjat. Adakah kita nak didik anak kita ni buat sesuatu setelah kena marah, setelah terperanjat? Adakah kita nak macam tu? Tentu-tentu kita tak nak. Jadi makna yang penting adalah pendidikan, mesej yang nak disampaikan. Macam suami, kerja memang perangai, buka baju situ tinggal, buka seluar situ tinggal, seluar dalam kat tingkap. La ilaha illallah. Menera Hawaii tingkap tu kata. Jadi kalau isteri ni marah, sepah tak nampak ke bakul tu? Benar je lah, suami dah marah. Suka caku lah nak letak mana. Kau apa masalah? Dah nampak. Jadi tak elok. Apa salahnya cakap dengan baik? Wahai suamiku. Wah, macam tu. Wahai suamiku, bolehkah saya berbicara dalam sepatah dua kata? Macam tu. Oh, haru tau lelaki kalau bini cakap macam tu, dia dah pening kepala. Apalah salah aku ni, apalah salah aku. Apa? Begini bang. Kita telah melayari alam rumah tangga dalam 20 tahun namun. Pelbagai dugaan cabaran telah kita tempuh. Berbagai dugaan telah kita lalui. Onak dan ranjau sama kita lintasi. Wah, kau ni lain macam ni, cepatlah cakap. Begini bang. Mana nampak tak bakul? Mana rupanya bakul tu dia tak nampak? Kenapa dengan bakul? Saya belikan khas untuk abang. Lah kenapa pula? Lain kali baju abang yang sepah tu kan dekat situ diamnya. Seluar ni pun dekat situ diamnya. Senang saya nak basuh tu kat tingkap tu. Kat tingkap tu pun dia kata kat sini. Okey. Ya ke lah. Abang tak tahu. Okey. Mesej tu penting. Kita bergaduh, menangking-nangking, tak tentu hujung pangkal. Akhirnya tak dapat apa. Kan? Jadi maknanya anak-anak yang berbakti. Yang ketiga, lingkungan sosial yang sihat. Iaitu maknanya kita percampuran masyarakat kita yang sihat. Ada kenduri kenara, pergi. Ada majlis kuliah agama, pergi. Ini adalah lingkungan yang sihat. Kena ingat, ini salah satu perkara yang orang lelaki kena berikan kepada isteri dan anak-anaknya, iaitu nafkah batin. Nafkah batin bukan hanya yang atas katil saja, termasuk juga pendidikan agama. Kalau kita tak mampu nak bagi didikan agama yang sempurna pada isteri kita, maka janganlah larang dia, malahan galakkan dia pergi kuliah-kuliah agama. Dengan cara itu, mudah-mudahan dia dapat juga ilmu, dapat bawa balik, dapat kongsikan dalam rumah tangga kita. Itu mustahak, kena ingat. Pergilah majlis ilmu, kan? Pergi majlis ilmu. Jadi, yang keempat, rezekinya dekat sekali, iaitu murah rezeki. Allah Ta'ala uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan salah, bukan miskin. Allah Ta'ala uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Mak ayah kita dulu susah hidup, apa pun tak tahu, tapi bahagia, dapat besarkan anak-anak, alhamdulillah. Mak ayah bukan tak pernah rotan anak, tapi tak ada anak yang berdendam pada mak ayah dia, tak ada. Dia tahu tu salah dia. Malahan dia nampak kena rotan, memang kena lah kejap lagi. Bila kena tak nangis. Nangis pun tak apa, dia faham tu salah dia. Hari ini budak-budak boleh pula berdendam dengan mak ayah, siaplah satu hari nanti.
Bayangkan, sebab kita merawatan anak hari ni bukannya dengan ilmu, merawatan anak dengan kegeraman. Kau ambil, kau puih cikgu. Itu bukan cara dia. Wujudkan pergaulan yang baik, jauh dari sebarang kemungkaran, kemaksiatan, penganiayaan dan kezaliman. Kan? Apakah ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu? Hal yang akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga, iaitu yang pertama, suami isteri yang setia, soleh soleha. Maknanya semua yang baik-baik, suami yang baik, isteri yang baik. Yang kedua, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang rajin. Anak-anak yang tolong ibu dia. Siapa nak tolong ibu ni? Oh, tak dapat. Fail. Siapa nak tolong ibu lipat kain? Boleh, kejap bu, kejap Dia boleh keluar. Okey, mana bu? Nak lipat mana lagi? Cakap. Nampak? Bertuah lah dapat anak macam tu kan? Tahu. Tapi sebenarnya benda tu boleh dibentuk kalau kita berkomunikasi dengan baik dengan anak kita. Kita kadang-kadang marah-marah, tongking-tongking anak kita. Nama bersepah cancel. Cancel. Apa benda cancel? Cancel tu di 9 sebut towel. Towel cancel sebutnya. Mak saya dulu sebut cancel. Bersepah towel ni. Allahu akbar. Angkatlah, kita marah anak. Esok tu tak nampak ke, buta ke? La ilaha illallah. Okey, nampak. Cuba kita buat. Semua ni sayang mak ke tidak? Sayang. Sayang tak? Sayang. Kalau sayang mak, tentu-tentu dia takkan sepahkan towel ni macam ni. Nampak? Ayat tu lagi jelas sampai kat dia. Hari kedua masuk dalam bilik, tak perlu jerit orang perempuan. Cakap dengan anak, sayang mak nak. Dia pun pandang, mana towel kan? Dia ke towel kan? Dia kata. Nampak tak? Jadi makna kita nak mesej tu sampai dekat dia. Kita jerit-jerit dengan dia. Yang ada dalam diri dia ketakutan dan terperanjat. Adakah kita nak didik anak kita ni buat sesuatu setelah kena marah, setelah terperanjat? Adakah kita nak macam tu? Tentu-tentu kita tak nak. Jadi mana yang penting adalah pendidikan, mesej yang nak disampaikan. Macam suami, kerja memang perangai, buka baju situ tinggal, buka seluar situ tinggal, seluar dalam kat tingkap. La ilaha illallah. Menera Hawaii kat tingkap tu kata. Jadi kalau isteri ni marah, sepah tak nampak ke bakul tu? Benar je lah, suami dah marah. Suka cakup lah nak letak mana. Kau apa masalah? Dah nampak. Jadi tak elok. Apa salahnya cakap dengan baik? Wahai suamiku. Wah, macam tu. Wahai suamiku, bolehkah saya berbicara dalam sepatah dua kata? Macam tu. Oh, haru tau lelaki kalau bini cakap macam tu, dia dah pening kepala. Apalah salah aku ni, apalah salah aku. Apa? Begini bang. Kita telah melayani alam rumah tangga dalam 20 tahun nama. Pelbagai dugaan, cabaran telah kita tempuh. Berbagai dugaan telah kita lalui. Onak dan ranjau sama kita lintasi. Wah, kau ni lain macam ni, cepatlah cakap. Begini bang. Mana nampak tak bakul? Mana rupanya bakul tu dia tak nampak? Kenapa dengan bakul? Saya belikan khas untuk abang. Lah kenapa pula? Lain kali baju abang yang sepah tu kan dekat situ diamnya. Seluar ni pun dekat situ diamnya. Senang saya nak basuh tu kat tingkap tu. Kat tingkap tu pun dia kata kat sini. Okey. Ya ke lah. Abang tak tahu. Okey. Mesej tu penting. Kita bergaduh, menangking-nangking, tak tentu hujung pangkal. Akhirnya tak dapat apa. Kan? Jadi maknanya anak-anak yang berbakti. Yang ketiga, lingkungan sosial yang sihat. Iaitu maknanya kita percampuran masyarakat kita yang sihat. Ada kenduri kenara, pergi. Ada majlis kuliah agama, pergi. Ini adalah lingkungan yang sihat. Kena ingat, ini salah satu perkara yang orang lelaki kena berikan kepada isteri dan anak-anaknya, iaitu nafkah batin. Nafkah batin bukan hanya yang atas katil saja, termasuk juga pendidikan agama. Kalau kita tak mampu nak bagi didikan agama yang sempurna pada isteri kita, maka janganlah larang dia, malahan galakkan dia pergi kuliah-kuliah agama. Dengan cara itu, mudah-mudahan dia dapat juga ilmu, dapat bawa balik, dapat kongsikan dalam rumah tangga kita. Itu mustahak, kena ingat. Pergilah majlis ilmu, kan? Pergi majlis ilmu. Jadi, yang keempat, rezekinya dekat sekali, iaitu murah rezeki. Allah Ta'ala uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan salah, bukan miskin. Allah Ta'ala uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Mak ayah kita dulu susah hidup, apa pun tak tahu, tapi bahagia, dapat besarkan anak-anak, alhamdulillah.
Mak ayah bukan tak pernah rotan anak, tapi tak ada anak yang berdendam pada mak ayah dia, tak ada. Dia tahu tu salah dia. Malahan dia nampak kono rotan, memang kono lah kejap lagi. Bila kono tak nangis. Nangis-nangis pun tak apa, dia faham tu salah dia. Hari ini budak-budak boleh pula berdendam dengan mak ayah, siaplah satu hari nanti. Bayangkan, sebab kita merotan anak hari ini bukannya dengan ilmu, merotan anak dengan kegeraman. Kau ambil kau puih tak aku. Tak. Itu bukan cara dia.